kasih Puan Timbalan Speaker Yang di-Pertua kerana memberikan ruang kepada saya untuk turut berbahas dalam rang Undang-Undang Kecekapan dan Konservatif Tenaga 2023. Sebenarnya yang tertera rang undang-undang ini adalah akta yang dicadangkan bertujuan untuk mengawal selia penggunaan cekap tenaga dan konservasi tenaga dengan matlamat untuk menambah baik dan meningkatkan kecekapan tenaga dan untuk mengelakkan pembaziran tenaga. Saya kira rang undang-undang ini apabila diluluskan akan memberikan kelegaan kepada banyak pihak sebenarnya. Kerana walaupun kita tahu pada hari ini reserve ataupun simpanan tenaga kita yang kita dimaklumkan lebih kurang dalam 40% begitu, satu jumlah yang agak selesa. Tetapi saya nak mengambil senario, realiti di kawasan saya di Kuala Langat atau di kawasan yang dikenali sebagai Klang Valley itu, yang mana membangun dengan cukup pesat perindustrian dan juga kawasan perumahan, yang mana sebahagian daripada kawasan perindustrian ini adalah kawasan-kawasan perindustrian yang sudah lama dan sumber tenaganya berkongsi dengan sumber-sumber kepada kawasan-kawasan kampung ataupun kawasan-kawasan yang berkependudukan, yang mana pada hari ini kita boleh melihat bahawa sumber tenaga juga masih bermasalah kepada pengguna-pengguna domestik terutamanya. Masih ada lagi penempatan generator untuk membantu sumber tenaga di kawasan-kawasan kampung. Walaupun kita sedia maklum bahawa rang undang-undang ini bertujuan kepada komersial, kawasan-kawasan komersial, bangunan komersial dan juga industri-industri yang besar, yang saya kira apabila adanya undang-undang ini secara tidak langsungnya proses penjimatan tenaga itu berlaku, dan kalau kawasan saya sebagai contoh mungkin bekalan kepada kawasan-kawasan kampung itu dapat distabilkan, ekoran daripada penjimatan dan distribution yang baik, yang cekap ini akan memberikan sesuatu kelebihan. Ini belum lagi apabila akan berlaku pembangunan-pembangunan yang lebih besar daripada itu, pembangunan pelabuhan Keri, pembangunan Idris Industrial Development Region in South Selangor. Ini satu pembangunan yang memerlukan tenaga yang cukup besar. Walaupun saya tak nafikan satu jana kuasa elektrik sedang dibangunkan di Pulau Indah yang mungkin juga akan memberi manfaat kepada penduduk di kawasan Kuala Langat ini. Tetapi saya nak melihat dengan adanya rang undang-undang ini yang cukup baik ini, bagaimana daripada sudut implementasinya. Sudah tentu saya kira soal pendidikan ataupun pembudayaan kepada penjimatan tenaga ini harus sampai kepada semua lapisan. Bukan sahaja kepada pihak industri-industri yang besar, komersial, kawasan-kawasan bangunan komersial, tetapi juga kepada peringkat domestik. Walaupun disebutkan tadi minimum energy performance itu hanya beberapa item-item yang dapat dikenal pasti penggunaannya, tetapi ini harus masa demi masa kita dapat mempertingkatkan lagi supaya akhirnya pendidikan, kesedaran, budaya kepada rakyat juga secara menyeluruhnya memahami penggunaan tenaga dan penjimatan ini dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Saya juga melihat adalah sebenarnya saya katakan tadi, kalau ini melibatkan komersial, kawasan bangunan komersial dan juga industri yang menggunakan tenaga yang begitu besar, saya kira boleh difikirkan juga di mana di peringkat awal tadi saya sebutkan industri-industri yang tidak menggunakan tenaga yang besar juga secara mungkin pendidikan jangka masa panjang nanti, daripada sekarang mereka ini sudah mula membudayakan penjimatan tenaga itu yang akhirnya kita tidak memerlukan sumber atau jana kuasa yang sentiasa akan kita membangunkan untuk penggunaan yang lebih besar, tetapi keperluan itu sudah boleh mencukupi dengan penjimatan ini, dan saya kira minatnya, kesannya daripada industri-industri ini walaupun bersifat industri yang sederhana, mereka sudah mula memudayakan penjimatan ini, akhirnya memberikan impak yang baik kepada keseluruhan sumber tenaga di dalam negara kita. Jadi saya kira sekadar itu yang saya nak sebutkan. Timbalan Yang di-Pertua, terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Kuala Langat. Saya jemput Yang Berhormat Petaling Jaya. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyertai perbahasan Rang Undang-Undang Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023 di Dewan Yang Mulia ini. Puan Yang di-Pertua, Kerajaan Madani menunjukkan secara jelas bahawa keutamaan negara sekarang adalah menuju kepada memangkin pembangunan mampan dan merancakkan pertumbuhan ekonomi hijau dengan menongkar ke arah pengurusan peralihan tenaga dan kecekapan tenaga serta mendepani isu-isu terkait perubahan iklim. Rang undang-undang ini dilihat membawa pendekatan ekonomi hijau yang holistik menerusi kecekapan tenaga, tenaga boleh diperbarui, ekonomi hidrogen, tenaga bio, mobiliti rendah karbon, district cooling system, penyimpanan tenaga, penangkapan karbon, pembiayaan hijau serta agenda-agenda yang memenuhi ESG ataupun environment, social dan good governance dengan izin. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Menteri serta Kementerian yang bertanggungjawab kerana berjaya mencapai satu lagi batu penanda dalam proses pelan peralihan tenaga. Selepas berdekat rakyat ditawarkan dengan tenaga yang tidak menggambarkan kos sebenar, sudah tiba masanya kita meletakkan harga yang munasabah kepada tenaga yang dihasilkan. Tenaga adalah kurniaan yang tidak ternilai harganya. Sepatutnya kita sayang ke penggunaan tenaga seperti mana kita juga sayang kepada isteri, anak dan kawan kita. Saya sedar bahawa rang undang-undang ini akan meliputi sektor industri yang berpenggunaan tenaga tinggi dahulu. Sektor industri menggunakan tenaga sebanyak 49%, diikuti dengan komersial 27% dan perumahan 24%. Keutamaan kepada industri ini adalah satu langkah yang tepat. Namun saya juga berpendapat bahawa kita boleh persiapkan masyarakat kita menjelang satu zaman yang mana harga tenaga akan menjadi lebih hijau dan tidak lagi murah. Antaranya, kerajaan boleh lebih giat mempromosikan program-program yang menggalakkan kepenggunaan perkakas elektrik yang cekap tenaga seperti program Sustainability Achieve Wire Energy Efficiency ataupun SAFE yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang penggunaan perkakas elektrik yang menjimatkan tenaga. Saya ingin mencadangkan kerajaan untuk menambah senarai peralatan elektrik cekap tenaga di bawah SAFE seperti yang disenaraikan oleh EU Commission seperti lampu, pembersih hampa gas, pelayan komputer dan sebagainya sebagai satu langkah untuk menggalakkan lebih banyak pembelian peralatan elektrik cekap tenaga. Kerajaan perlu mewujudkan garis panduan dan jangka masa peralihan untuk semua sektor perindustrian menggunakan peralatan-peralatan yang menyokong penggunaan cekap tenaga. Petaling Jaya ingin bertanya, apakah roadmap kecekapan dan konservasi tenaga, bilakah sektor komersial, perniagaan dan perumahan juga akan dilibatkan? Petaling Jaya juga ingin mengetahui bahawa apakah kesan pelaksanaan RUU ini jika berbanding dengan negara-negara jiran kita seperti Thailand, Indonesia dan Singapura yang telah pun jauh ke depan dan jauh lebih lama menguatkuasakan RUU konservasi tenaga tersebut. Saya sedar kita telah jauh ketinggalan berbanding dengan mereka, maka langkah dan rentak adalah penting supaya kita dapat play the catch-up game dengan izin. Saya menerima maklum balas bahawa bil elektrik pihak berkuasa tempatan untuk makluman Puan Yang di-Pertua, bil elektrik PBT telah pun naik. Saya ingin juga mencadangkan di sini supaya geran ataupun sokongan teknikal diberikan kepada PBT yang menggunakan amalan baik konservasi tenaga supaya di samping mereka mencapai penjimatan tenaga, mereka juga mendapat ganjaran untuk menaik taraf sistem ataupun kapasiti pengurusan tenaga mereka. Konklusinya, saya berharap dengan RUU ini akan dapat membantu kerajaan merealisasikan NETA ataupun Pelan Peralihan Tenaga Nasional dengan melingkatkan kecekapan tenaga sebagai strategi penting bagi mencapai
karbon sifar dengan lebih awal dan mengurangkan penggunaan tenaga secara lestari. Sekian saja ucapan pembahasan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Petaling Jaya. Saya jemput Yang Berhormat Kubang Krian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Terima kasih Yang Di-Pertua kerana beri peluang pada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Rancangan Undang-Undang RU Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023. Saya fikir tidak ada pihak yang menolak Rancangan Undang-Undang ini sebab dia satu tindakan yang sangat positif dalam usaha kita untuk mengelak pembaziran tenaga yang berlaku dalam negara. Dan cuma apa yang saya ingin bangkitkan ialah tentang kita punya reserve kita terlalu besar. Kita minta pengguna jimat tenaga, tapi di waktu yang sama pihak kerajaan, khususnya Suruhanjaya Tenaga, mesti memantau supaya lebihan 40% sekarang yang dapat dikurangkan paling tidak pun dalam 20 ke 25%. Saya fikir 40% ini kita kerugian 80 bilion setahun tenaga yang tak diguna. Di waktu yang sama kita minta pengguna jimat. Tapi saya fikir reserve terlalu besar dan tak sepatutnya kita biarkan dia berterusan dalam jumlah yang begini besar. Kebanyakan negara reserve antara 15 ke 20%. Tapi oleh kerana kita pernah mengalami satu kes kejadian yang lampau menyebabkan kerajaan mengambil inisiatif lebih selamat. Tapi angka 40% terlalu besar. Bayangkan 80 bilion kerugian hampir setahun kerana reserve tenaga yang tak digunakan. Pindaan ini bagus untuk melahirkan pengguna yang cekap dengan peralatan yang dapat dikawal. Namun saya juga ingin melihat tentang tindakan pihak kerajaan sebab di antara objektif pindaan ini ialah untuk mencapai sasaran net zero kita 2050. Tetapi di waktu yang sama, saya terkejut bila pihak kabinet telah buat keputusan untuk membenarkan tenaga dijual, dieksport keluar daripada negara. Saya ingat polisi ini sebenarnya mendatangkan risiko dan saya dapat penjelasan daripada Pak Menteri. Contohnya bila kita benarkan tenaga kita dijual ke negara jiran kita Singapura. Sedangkan di waktu yang sama kita sangat perlukan green energy ni, tenaga hijau. Sebab penjualan itu dia akan menyebabkan kadar pelepasan karbon kita untuk offset karbon tidak akan mencukupi. Maka kan itu saya dapat penjelasan berapa sebenarnya pelepasan karbon negara sekarang dan berbanding dengan offset yang telah kita ada. Saya bimbang kalau kita benarkan penjualan keluar, negara jiran sangat mengalu-alukan lama mereka minta sebab dia akan menarik pelabur-pelabur luar ke tempat tersebut. Sebab semua negara meletakkan syarat tenaga hijau. Salah satu syarat pelaburan mereka. Kalau kita dapat bina negara kita, saya fikir company-company besar seperti Amazon, Google dan lain-lain syarikat-syarikat besar daripada Europe, dia akan lebih tarik untuk melabur di negara kita berbanding negara-negara lain sebab kita punya reserve tenaga hijau kita yang besar. Dan ini juga perlu dilihat. Aspek yang kedua yang juga saya dapat penjelasan ialah tentang peluang-peluang pekerjaan dibangkitkan tadi. Saya fikir ini adalah satu usaha yang sangat positif supaya peluang-peluang pekerjaan dapat kita capaikan di negara kita. Kalau kita jual ke negara luar, peluang pekerjaan itu akan beralih ke negara lain, bukan negara kita. Dan ini di antara perkara-perkara yang perlu dilihat. Selain pada itu, saya setuju dengan berpandangan. Puan Krian, boleh sikit? Ya, sudah. Yang Amat Puan Krian, Yang Amat Menteri, soalan ini nombor 11 pada pagi ini berkaitan yang Muhammad Kubang Krian bangkitkan. Tetapi disebabkan masa tak cukup, Yang Amat Menteri tak dapat nak jawab dalam Q&A pagi tadi. Cumanya saya dapat jawapan daripada Yang Amat Menteri berkaitan persoalan yang dibangkitkan. Apakah kelebihan bagi benarkan ekspor TBB ke negara luar? Saya lihat di sini dia menyatakan akan membuka peluang ekonomi baru kepada pemaju industri TBB. Saya minta sangat Yang Amat Kubang Krian, kita boleh tanya kepada Yang Amat Menteri apakah peluang ekonomi ini. Kalau menguntungkan negara kita, kita tak ada masalah. Tetapi yang saya yakin dan percaya apa hujah dan saya menyokong pandangan Yang Amat Kubang Krian, jangan sampai kita bantu orang lain akhirnya dia tidak memberi keuntungan kepada negara kita dalam tempoh jangka masa yang panjang. Ya, terima kasih. Saya harap dimasukkan sebahagian daripada ucapan saya dan saya setuju apa dibangkitkan untuk kita dapat penjelasan.
Selain pada itu, saya bersetuju dengan beberapa pandangan rakan-rakan tadi untuk inisiatif, pertimbangan inisiatif berbentuk sejumlah pengecualian cukai ke apa sebagai kepada mana-mana company yang telah pun melaksanakan program penjimatan tenaga. Kerana masa tak mengizinkan, saya ingin yang akhir sekali ialah untuk kerajaan juga melihat tentang prospek pembinaan mini hydro, bukan lagi empangan yang besar. Kita berdepan dengan isu kerosakan las kita agak serius bila kita buka empangan besar untuk hydro. Tetapi banyak negara di luar, negara maju telah menggunakan satu teknologi yang baru di mana mereka menggunakan mini hydro dan sepanjang-panjang sungai, dan dia mengurangkan impak kepada alam sekitar. Dan kalau ini dapat kita lakukan, kita dapat tingkatkan lagi jumlah tenaga hijau negara. Akhir sekali, saya juga ingin menyebut tentang akta yang dibawa di bahagian kelima, di mana semua produk mesti dapat kebenaran dan ditampal dengan penarafan kecakapan tenaga, di mana mana-mana company, PLN sebagainya, mereka boleh didenda sampai RM50,000. Saya fikir ini satu usaha positif. Cuma isu kita sekarang ialah macam mana kerajaan nak kawal pembelian produk melalui online sistem. Ya, yang ini menyebabkan kita kadang-kadang kita ada peraturan, tapi peraturan tak boleh kuat kuasa kepada penjualan melalui online. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Kerian. Saya jemput Yang Berhormat Tebral. Terima kasih Puan Timbalan Speaker. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang dan kesempatan untuk terlibat juga dalam pembahasan rang Undang-Undang Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023. Pertama, saya ingin mulakan dengan menyatakan sokongan padu saya kepada Kementerian atas satu usaha yang bagi saya adalah satu usaha yang sangat baik dan murni. Puan Speaker, tengoklah keadaan hari ini. Bukan saja Malaysia, malah sedunia kita mengalami masalah atau fenomena cuaca iklim yang cukup ekstrim. Greenhouse effect dengan izin atau cuaca yang panas kini telah melanda Malaysia. Maka patutlah sekarang isu pemulihan dan juga penjagaan alam sekitar kita patut menjadi topik yang amat memerlukan perhatian kami. Seperti sedia maklum, penggunaan tenaga khususnya melalui bahan api fosil akan menyumbang kepada kemudaratan alam sekitar dengan pelepasan karbon dioksida ke udara kita di atmosfer. Maka memanglah tepat masa untuk kita memperkenalkan IUU ini selaras dengan hasrat, visi dan aspirasi kerajaan untuk menjadikan negara Malaysia sifar karbon atau carbon neutral pada tahun 2050. Bagi saya, IUU ini dah lama patut dibawa. Kalau boleh, dah lama dah boleh bawa dan bukannya hari ini, tapi tak apalah. Kalau kita banding dengan jiran-jiran kita, New Zealand telah meluluskan akta dengan nama yang sama pada tahun 2000, manakala Filipin juga telah meluluskan akta yang sama pada 2018. Puan Speaker, jumlah pelepasan karbon di Malaysia setiap tahun kian menaik. Pada tahun 2020, pelepasan karbon di Malaysia adalah 247 metrik tan. Walaupun dengan keadaan COVID, pada 2021, pelepasan telah naik kepada 255.7 juta metrik tan, dan pada 2022 jumlah ini naik kepada 273 juta metrik tan. Dan dengan pemulihan ekonomi dan kejayaan PMX kita menarik lebih banyak pelaburan FDI ke Malaysia, tentulah perindustrian di Malaysia ni akan kita saksikan kenaikan, dan kita khawatir juga pelepasan karbon tentu akan naik ke satu tahap yang lebih tinggi. Maka menjadi tanggungjawab kita semua untuk memastikan pelepasan ini dikawal dengan baik. Puan Speaker, ramai sebenarnya yang menganggap
salah satu penyumbang utama karbon di Malaysia adalah kereta. Tetapi sebenarnya bangunan juga menjadi satu penyumbang utama. Dan di sini saya ingin mendapat pencerahan daripada Menteri. Saya nampak akta RUU ni bagus. Tapi saya rasa, cadangan saya, kita kena ada unsur RE atau Renewable Energy dalam RUU ini. Sebab yang menjadi matlamat sebenarnya RUU ini adalah kita nak cuba mengurangkan karbon yang dilepaskan ke udara dan atmosfer. Betul, kalau kita guna konvensional arang batu, tentu dia akan naikkan. Tetapi, apa kata kalaulah syarikat tu dia menggunakan RE untuk keluarkan tenaga. Sebab dalam pengkiraan daripada kementerian dalam RU ini, dia guna kilowatt. Dia tidak kata kilowatt itu datang dari mana. Dia hanya kata elektrik ataupun gas. Kalau orang contoh sebab ESG, dia nak pilih untuk guna RE. Contohnya solar. Tidakkah patut kita juga kena reward dia atau memberi award dia untuk dia guna RE, dan tidak patut kita hanya lock in dengan kilowatt saja. Itu adalah cadangan saya. Dan bila dalam RE ini, saya juga ingin nak katakan kos RE di Malaysia ni masih amat tinggi. Memang kita nak galakkan orang untuk guna renewable energy, green energy sebab dia akan reduce carbon. Tetapi RE ini masih agak mahal. Apakah tindakan kerajaan untuk tolong kita kurangkan kos RE? Contoh RE yang paling sesuai di Malaysia adalah solar. Malah saya sendiri juga ingin menyambut usaha kerajaan. Saya pun nak pasang solar di rumah saya. Tapi bila TNB bagi saya proposal tu, rupanya ROI saya ada 12 tahun. Saya taruh handbrake lah, maaflah. 12 tahun. So itulah saya harap kerajaan, walau kita betul-betul nak save the environment ni, nak galakkan penggunaan green energy ni, kenalah fikir macam mana kita nak galakkan atau kurangkan kos RE ni, khasnya solar. Contohnya, NEM 3.0 akan habis tahun ni. Saya harap tahun depan NEM 4.0 akan diteruskan dengan kuota lagi baik, dan juga saya harap kementerian boleh fikirlah macam mana boleh beri subsidi yang lebih menarik, bukan saja kepada syarikat, malah juga kepada rakyat Malaysia, untuk kita galakkan kita untuk menggunakan RE ataupun solar. Dengan tu Terbrau mohon untuk sokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Terbrau. Saya jemput Yang Berhormat Muar. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Pertama sekali saya ingin memuji usaha kementerian yang dipacu oleh Yang Berhormat Menteri kerana berjaya mengenalkan National Energy Transformation Roadmap yang saya rasa daripada sudut persiapan pelaksanaan kini sangat kemas dan baik. Pada masa yang sama disusuli dengan akta yang dibentangkan pada hari ini, daripada kita hanya bincangkan soal RE ataupun TBB, tenaga boleh baru, kini kita bincangkan the lowest hanging fruit, iaitu soal konservasi tenaga. Yang jelas jikalau berjaya dilaksanakan pada tahun 2050, kita berjaya menjimatkan lebih 100 bilion ringgit wang cukai rakyat, dan insya-Allah dapat mencipta sekurang-kurangnya direct job creation 1,000 dan indirect jauh lebih tinggi dari itu. Cuma saya ingin menambahkan beberapa cadangan susulan untuk pastikan bahawa pelaksanaan dari sudut pelaksanaan ia dapat ditambah baik. Kerana apabila saya menghadiri taklimat semalam dan juga mendengar ucapan Yang Berhormat Menteri, kini dengan perkenalan akta ini ia lebih kepada dia tidak berdasarkan kepada insentif ataupun a carrot and stick approach, tetapi ia lebih daripada sudut di mana kerajaan akan memastikan pejabat-pejabat kementerian dapat conserve energy, dan pada masa yang sama dari sudut pengimportan barang itu dapat kita pastikan EE-nya di tahap yang lebih baik. Ada beberapa cadangan susulan yang saya ingin ketengahkan. Pertama sekali, saya ingin cadangkan supaya kerajaan adakan SOP yang jelas supaya sektor swasta dapat melibatkan diri dalam bidang EE ini. Tadi kita dah dengar daripada Yang Berhormat Puchong berkenaan soal EPC, Energy Performance Contracting. Tetapi kalau kita lihat sekarang daripada sudut insentif untuk sektor swasta dan kementerian dan agensi untuk melibatkan diri bagi EPC ini masih rendah. Mengapa? Kerana jikalau ada sektor swasta contohnya yang ingin bersama dengan kementerian ataupun agensi untuk melaksanakan EPC,
Akhirnya segala penjimatan itu akan disalurkan secara terus kepada Kementerian Kewangan melalui UKAS. Saya beri contoh yang paling mudah. Kita semua tahu SOP yang jelas, jikalau ada apa penjimatan ataupun kementerian yang menjaya pendapatan, setiap 1 sen akan disalurkan kepada UKAS. Tetapi masalah ini adalah akhirnya pihak kementerian, khususnya contoh sekolah-sekolah yang mungkin ada sektor swasta datang untuk pasang LED atau solar di atas di sekolah-sekolah tersebut untuk pastikan EPC dan EE itu, energy efficiency itu ada. Tetapi buat apa mereka nak lakukan? Kerana akhirnya sekolah tidak akan dapat langsung penjimatan tersebut. Tidak ada 1 sen pun yang akan disalurkan, dan akhirnya mereka tidak ingin langkah birokrasi ini, walhal langkah birokrasi inilah akhirnya yang boleh membawa penjimatan dan pendapatan tambahan kepada sekolah. Tetapi perlu ada rundingan secara terus di antara pihak kementerian dan pihak Menteri Kewangan supaya setiap sen yang dijimatkan ini dapat disalurkan semula kepada kementerian yang ada idea-idea baru ini, dan perlu ada kerjasama dengan UKAS supaya perjanjian swasta dan kerajaan ini dapat kita perkenalkan dengan lebih baik dan tersusun. Dengan itu saya ingin mencadangkan daripada kita adakan sistem, sekarang dia adalah sistem desentralisasi di mana sektor swasta akan approach secara direct kementerian-kementerian dan agensi jikalau mereka ingin ada EE energy efficiency ini. Tetapi kadang-kala SOP itu tidak jelas, kerangkanya tidak jelas. Jikalau pihak kementerian dapat memacu perkara ini, a clear SOP, sebagai contohnya perlu dibuat melalui tender terbuka, syarikat-syarikat mana yang dapat masuk. Pada masa yang sama, jikalau energy efficiency itu dapat kita conserve 20-30%, berapa akhirnya penjimatan itu dapat disalurkan kepada pihak sekolah, kementerian yang terlibat, supaya akhirnya mereka pun ada insentif yang jelas untuk melibatkan diri dalam skim-skim sebegini. Kerana akhirnya yang menang adalah pencukai, pembayar cukai. Kerana akhirnya mereka tidak perlu mengeluarkan duit yang begitu besar untuk menjana, duit yang begitu besar untuk perbelanjaan daripada sudut elektrik. Sebab itu saya mencadangkan supaya ada SOP yang jelas daripada pihak kementerian, supaya setiap agensi dan kementerian dapat melibatkan diri dalam bidang konservasi tenaga ini. Kedua, Tuan Yang Pertua, saya ingin bincangkan soal TBB, tenaga boleh baru. Saya ingin mengambil sedikit peluang 30 saat untuk menyokong beberapa penambahbaikan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri. Tadi kita dengar berkenaan isu ekspor, energi ekspor. Khususnya nak bilang TBB. Saya pun pernah bangkitkan beberapa kali di Parlimen dan juga dalam perjumpaan dengan Yang Berhormat Menteri dan pegawai-pegawai di kementerian. Saya faham daripada soal energy security ni, tadi kita dengar juga ada beberapa ahli Parlimen yang bangkitkan. Ya, betul, energy security ni penting, tetapi kita perlu lihat bagaimana kita ingin bangunkan industri TBB di Malaysia. Kerana realitinya, jikalau kita ingin jadi global players, kita perlu ada economies of scale. Jikalau kita hanya menjual di dalam negara dengan kos yang sangat rendah, akhirnya bagaimana industri TBB di Malaysia ingin menampung kos capex yang begitu tinggi. Jikalau mereka dibenarkan untuk ekspor, contohnya ke Singapura, 1 gigawatt contohnya, jumlah yang Singapura ingin bayar kadang-kadang 4 kali ganda lagi tinggi daripada apa yang Malaysia boleh bayar. Dan bukannya akhirnya duit yang pergi ke syarikat ini akan disimpan saja, tetapi boleh disalurkan bagi sektor R&D, boleh disalurkan untuk pembiayaan capex yang lagi besar akan datang. Tetapi lebih penting, the technology transfer akhirnya untuk memastikan bahawa sektor dan industri TBB ini tidaklah hanya menjadi jago kampung di dalam negara kita, tetapi boleh jadi jago di peringkat rantau ASEAN. Tetapi kita perlu ada keberanian untuk lakukan perkara ini. Dan kedua, saya ingin tekankan, kalau kita tidak ekspor ke negara luar, ia tidak bermaksud bahawa negara seperti Singapura secara tiba-tiba tidak akan ada TBB. Kerana pada hari ini mereka ada pilihan untuk ekspor daripada Batam, Australia, Cambodia dan banyak negara-negara lain yang jauh terkehadapan. Jikalau kita ingin aliran tunai masuk ke Malaysia, kalau kita ingin posisikan Malaysia sebagai hub tenaga boleh baru, kita perlu cepat rebut peluang ini sebelum kita terlalu lambat. Terakhir yang boleh saya rumuskan dalam bab ini, saya juga ingin cadangkan tadi dalam bab konservasi tenaga ini, saya ingin cadangkan supaya kerajaan berikan insentif supaya smart metering itu dapat ditampung oleh kerajaan, khususnya bagi golongan keluarga pertengahan, supaya akhirnya apa-apa aplikasi peralatan perkakas yang ada di rumah itu dapat dinilai dengan perkara sangat baik. Kerana apabila saya lihat plan kementerian, dia lihat lebih daripada import barang dari luar, dan di situ kita akan dapat its own labelling in terms of energy conservation. Tetapi
daripada sudut pengguna. Kalau smart metering yang sudah ada pada hari ini dapat disubsidikan, dapat ditambah baik, setiap seorang yang memiliki rumah tahu apa yang sedang berlaku, dapat pastikan mereka melibatkan diri dalam soal konservasi tenaga dan akhirnya dapat mengurangkan kos. Ini perkara yang penting kerana kita semua tahu bahawa subsidi tenaga di Malaysia adalah kedua tertinggi selepas petroleum. Yang baru-baru ini kita berjaya menyelamatkan ataupun kurangkan 10 bilion ringgit kerana reformasi dibawa oleh kerajaan. So we need to do this before it is too late. Kerana setiap 1 sen yang berjaya kita jimatkan akhirnya dapat disalurkan semula bagi pembangunan sekolah, hospital, klinik dan yang lain. Dengan itu saya mencadang dan menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Saya jemput Yang Berhormat Segamat. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Saya ingin menyentuh perihal audit tenaga yang digariskan dalam fasal 8 dan juga ia berkaitan dengan fasal 12, 24 dan 25. Apabila kita membuat satu rang undang-undang ini, apabila kita impose ada fine atau penalti, itu bermaksud ada satu kelompongan ataupun possible chances untuk berlaku ketirisan ataupun menyalahgunaan kuasa. Maka saya lihat balik denda-denda yang diletak itu adalah RM20,000, RM50,000 dan saya mencadangkan supaya meningkatkan apabila kita draft undang-undang ini, biarlah daripada awal itu ada satu undang-undang yang tegas apabila tidak boleh melakukan apa-apa kesalahan dalam this act is very important. So untuk menilai balik fasal 8 dan juga subsection 2, fasal 12, 24 dan 25 yang terkait dengan ada impose denda atau disabit dalam bentuk kewangan itu. Dan saya juga berpendirian bahawa pengauditan tenaga seharusnya dilaksanakan secara tegas terhadap sektor-sektor ekonomi sejajar dengan kuat kuasa undang-undang kecekapan dan juga konservasi tenaga. Satu lagi fasal yang saya ingin sentuh adalah fasal 26 kurungan D yang disebut adalah dia tidak pernah disabit. Ya, saya baca daripada atas. Mana-mana pengurus tenaga atau juru audit tenaga boleh memohon untuk didaftar di bawah akta ini jika kurungan D adalah dia tidak pernah disabit atas suatu kesalahan yang melibatkan fraud, kecurangan atau rasuah. Perkataan fraud itu sebenarnya boleh ditukar kepada penipuan sebab dalam bahasa Inggeris pun sudah ada dalam fraud. Ya, mohon ambil perhatian dalam perkara ini. Dan seterusnya adalah Kementerian Menerusi Suruhanjaya Tenaga seharusnya memandang serius aspek pelantikan juru audit tenaga berdaftar, memandangkan peranan tersebut mempunyai signifikan yang jelas untuk mendorong penggunaan tenaga optimum meneruskan pelaksanaan audit dan juga tenaga. Rang undang-undang yang kita bahaskan ini mengingatkan satu rang undang-undang ataupun undang-undang yang diberi nama Energy Efficiency Act, baru diluluskan di dalam Parlimen Jerman pada akhir September. So, menerusi enactment perundangan tersebut, negara Jerman menyasarkan penjimatan tenaga sebanyak 26.5% di bangunan-bangunan awam serta pusat-pusat industri pada tahun 2030 berbanding tahun 2008. Dan dalam perkara ini semalam telah mendengar taklimat bahawa akan digunakan bangunan-bangunan as first priority dan juga perlu teliti juga bagaimana dengan kawasan-kawasan di luar bandar dan juga kawasan di separuh bandar yang untuk kita implement projek ini. Dan seperti yang diamalkan di negara Eropah tersebut, tenaga yang digunakan oleh para pemain industri tempatan maupun antarabangsa di negara ini perlu dipantau dari semasa ke semasa. Pemantauan tersebut adalah penting untuk mengukur sama ada kadar tenaga yang digunakan dalam satu-satu operasi perniagaan memberi impak positif kepada produktiviti perniagaan atau pembaziran tenaga yang boleh dijimatkan. Oleh sebab itu, Suruhanjaya Tenaga menerusi juru audit tenaga berakreditasi seharusnya mengenal pasti sektor-sektor ekonomi yang menggunakan tenaga melebihi daripada kadar yang diperlukan untuk menghasilkan output. Dapatan daripada audit tenaga yang dijalankan terhadap satu-satu bangunan perniagaan boleh dijadikan sebagai panduan kepada pengguna tenaga untuk lebih cermat dan terurus dalam menggunakan tenaga dalam menjalankan operasi pengeluaran. Berdasarkan fasal 26 seperti yang saya tadi tekankan, permohonan untuk menjadi juru audit tenaga perlu memenuhi 4 syarat yang antara merangkumi pematuhan prasyarat untuk mengikuti latihan di samping bebas daripada rekod jenayah, penipuan atau fraud dan juga rasuah. Dan berhubung dengan perihal tersebut, saya ingin juga minta Yang Berhormat Menteri menyatakan pertama, apakah bentuk atau mekanisme tapisan kelayakan yang akan dilaksanakan oleh Suruhanjaya Tenaga dalam memuktamadkan satu-satu permohonan juru audit. Kedua, apakah bentuk
pentauliahan ya yang akan diberikan kepada sesebuah institusi latihan yang layak untuk mengendalikan latihan kepada juru audit tenaga. Ketiga, apakah aspek-aspek yang akan dinilai oleh Suruhanjaya Tenaga dalam latihan yang dijalani oleh seseorang calon juru audit tenaga? Apakah Suruhanjaya Tenaga akan mewujudkan skor penilaian khas untuk rujukan institusi latihan dalam mengendalikan modul-modul kemahiran yang bertetapan dengan syarat kelayakan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga? Keempat, adakah fee yang dikenakan bagi maksud fasal 27-2 berbeza mengikut tahap kelayakan permohonan juru audit tenaga? Berapakah jumlah fee yang ditetapkan pada permohonan juru audit tenaga yang telah diluluskan oleh Suruhanjaya? Oleh itu saya juga mohon Menteri memberi sedikit pencerahan dalam soalan-soalan 4 perkara yang saya juga diutarakan. Dan sekian sahaja ucapan perbahasan saya bagi rang Undang-Undang Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023. Saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Segamat. Saya jemput Yang Berhormat Parik Solong. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih kerana memberi peluang untuk saya membahaskan RUU ini. Saya percaya RUU ini merupakan satu keperluan untuk masa depan negara yang lebih lestari. Sebenarnya kecekapan tenaga adalah kunci untuk mengurangkan penggunaan sumber-sumber tenaga fosil dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Dan dalam usaha global untuk mengurangkan kesan perubahan iklim, saya ingin memuji usaha dan langkah yang dibuat oleh Pak Kerajaan yang telah mengambil komitmen untuk mengurangkan intensiti pelepasan GHG sebanyak 45% pada tahun 2030. Dan selain daripada mengurangkan pelepasan GHG, kita juga perlu menguruskan permintaan tenaga secara lebih berkesan. Ini bermaksud kita perlu menggalakkan lagi amalan penggunaan tenaga yang lebih cekap dan mampan di kalangan penduduk perniagaan dan industri. Namun perubahan kepada teknologi hijau ini juga memerlukan kos yang sangat tinggi, dan saya percaya dengan adanya insentif dan peraturan yang memihak kepada teknologi dan amalan tenaga yang lebih efisien, kita boleh mengurangkan pembaziran tenaga dan merapatkan jurang antara permintaan dan bekalan tenaga. Dan ini melibatkan pelaksanaan teknologi dan proses yang lebih canggih dalam pengeluaran dan penggunaan tenaga dengan memberi sokongan kepada industri untuk menuju ke arah kecekapan tenaga. Kita boleh meningkatkan daya saing negara dan mencipta pekerjaan dalam sektor yang berkaitan. Justru saya ingin bertanya kepada pihak kementerian inisiatif-inisiatif yang akan diambil dalam usaha memajukan pembekalan dan penggunaan tenaga hijau ni. Dulu kita ada pinjaman mudah kepada pengeluar dan pengguna teknologi hijau, pemilik bangunan yang memperolehi GBI diberi pengecualian cukai pendapatan dan sebagainya. Jadinya saya percaya kalau sekiranya ada insentif khas daripada kerajaan, syarikat pengeluar dan pengguna teknologi hijau dapat membiayai aktiviti yang menyokong dan mempercepatkan lagi pertumbuhan industri teknologi hijau. Dalam menyokong aspirasi negara untuk mencapai sasaran pelepasan karbon sifar awal 2050, ianya sebenarnya adalah tanggungjawab bersama, dan saya ingin mencadangkan pada pihak kerajaan supaya memperhebatkan lagi kempen promosi dan kesedaran awam mengenai teknologi hijau dan kepenggunaannya. Kempen ini pastinya akan merangsang perkembangan teknologi hijau, mempromosikan mobiliti berkesan dalam sektor pengangkutan, dan juga secara tidak langsungnya akan menggalakkan penggunaan sumber tenaga yang efisien. Terutamanya insentif yang saya nyatakan tadi, yang saya bertanya pada pihak kementerian, kerana kalau sekiranya adanya insentif daripada pihak kerajaan dan kesedaran daripada rakyat, kita dapat bersama-sama memberikan sumbangan yang berharga kepada kelestarian alam sekitar dalam memastikan kesejahteraan kita bersama. Itu sajalah perbahasan saya, Puan Yang di-Pertua. Terima kasih dan saya menyokong RUU ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Parik Solong. Saya jemput Yang Berhormat Petong. Salam
Sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih Puan Timbalan Yang di-Pertua kerana beri peluang kepada saya untuk turut membahaskan rang undang-undang kecekapan dan konservasi tenaga 2023. Betul melihat akta ini penting untuk mengawal selea penggunaan cekap tenaga dan konservasi tenaga dengan matlamat untuk menambah baik, meningkatkan kecekapan tenaga untuk mengelak pembaziran tenaga dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berkaitan. Puan Timbalan Yang di-Pertua, akta ini merupakan keperluan dalam Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara ataupun National Energy Transition Roadmap ataupun NETR, di mana antara objektifnya ialah untuk mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah hijau ataupun GHG sebanyak 45% pada tahun 2030 berbanding tahap pada tahun 2005. Ianya juga untuk menyokong aspirasi negara untuk mencapai sasaran pelepasan karbon sifar seawal tahun 2050. Umum mengetahui bahawa perubahan iklim disebabkan oleh pelepasan gas rumah hijau amat merisaukan kita kebelakangan ini. Pelepasan gas karbon dioksida adalah penyebab global warming dengan izin ataupun kepanasan global. Kita di Malaysia juga tidak terkecuali dari kesan tersebut, seperti cuaca yang amat panas kebelakangan ini dan kejadian banjir kilat. Maka saya ingin memetik satu kenyataan daripada Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun United Nations Secretary General Antonio Guterres. The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. July 2023 was the Earth's hottest month in 120,000 years. Unquote. Puan Timbalan Yang di-Pertua, ini adalah langkah permulaan dalam Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara. Adalah usaha kita untuk mengoptimalkan penggunaan tenaga. Oleh itu, RUU ini perlu disokong dan dengan kecekapan dan konservasi tenaga Malaysia dalam landasan terbaik untuk beralih kepada tenaga boleh diperbaharui untuk mencapai sasaran pelepasan karbon sifar seawal 2050 nanti. Puan Timbalan Yang di-Pertua, saya merujuk kepada bahagian kedua struktur RUU ini, iaitu fungsi dan kuasa Suruhanjaya. Saya ingin bertanya, apakah cabaran yang dijangka akan dihadapi oleh Suruhanjaya Tenaga bagi menguatkuasakan undang-undang ini secara efektif nanti? Betong berpendapat bahawa Majlis Tenaga Negara ataupun NTN yang baru ditubuhkan oleh kerajaan harus memainkan peranan juga yang penting untuk memantau fungsi dan kuasa Suruhanjaya dalam melaksanakan Hala 7 dan dasar strategik kecekapan dan konservasi tenaga negara. Penubuhan MTN itu juga sebagai salah satu langkah dalam memastikan matlamat Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR ini dapat dilaksanakan secara efektif. Maka saya nak bertanya, apakah insentif kepada pengguna yang menggunakan tenaga boleh diperbaharui ataupun RE ini seperti green energy dengan izin dalam usaha kita menuju sifar GHG 2050 nanti? Puan Timbalan Yang di-Pertua, Sarawak mempunyai teknologi dan cara tersendiri untuk mengurangkan karbon dan menghasilkan tenaga boleh diperbaharui sama ada daripada hidro ataupun tenaga hijau dan RE yang lain. Memandangkan Sarawak adalah sebuah wilayah yang telah mengutamakan tenaga mesra alam iaitu tenaga hijau seperti hidro dan hidrogen, maka Betong amat menyokong hasrat Kerajaan Sarawak yang minta agar Kerajaan Persekutuan melantik wakil dari Sarawak untuk menganggotai Majlis Tenaga Negara yang seiringan dengan dasar Sarawak mengutamakan tenaga hijau. Dengan itu, Betong mohon menyokong. Sekian, terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Petong. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Selangor. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Timbalan Yang Dipertua. Saya mendengar dengan teliti dan tekun pembentangan dan perbahasan yang dibuat oleh kawan-kawan dalam Dewan daripada kedua-dua belah pihak. Dan pertamanya saya ingin rakamkan jutaan tahniah kepada Menteri yang telah bertungkus lumus bukan saja membentangkan sedikit waktu dahulu Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara, tetapi sejurus selepas itu membentangkan apa yang kita anggap sebagai the low hanging fruit di sini dengan Energy Efficiency dan Conservation Act EECA ataupun Rang Undang-Undang Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023. Timbalan Yang Dipertua, saya hanya sekadar untuk merakamkan betapa mustahaknya saya yakin kesemua ahli parlimen dalam Dewan Yang Mulia ini akan memberikan sokongan yang padu, justru melihat betapa mustahaknya untuk kita terus melaksanakan, menyokong serta dapat melaksanakan kecekapan konservasi tenaga ini yang membawa natijah antara lainnya penjimatan tenaga sebanyak 2,000 juta gigajoule, penghindaran karbon, carbon avoidance hampir 200,000 kiloton karbon dioksida dan pertumbuhan ataupun penjimatan bil hampir 97.1 bilion. Tidak ada banyak yang mau saya kemukakan kecuali yang telah pun disebut oleh ramai rakan-rakan yang lain. Saya mahu sebutkan tentang insentif, bagaimanakah players sama ada industri, komersial dan bangunan-bangunan juga begitu yang lain, bagaimanakah buying in ataupun penerimaan dan sokongan yang akan dapat diberikan oleh semua players ini dengan insentif yang wajar yang mau kita dengar daripada bagaimana kita untuk incentivize dengan izin memberikan galakan supaya rang undang-undang ini dapat disokong oleh pihak-pihak yang menjadi sasaran kepada kecekapan dan konservasi tenaga ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira dalam hal ini awalnya mungkin ada sahabat-sahabat MP yang lain yang bercakap tentang seolah-olah wujud dilema atau dalam bahasa yang lebih tepat trilema yang tidak dijelaskan oleh Menteri bagaimana nak kita perimbangkan, bukan dilema, bukan dua tapi tiga dilema dari sudut source-nya, ensuring security, sumber, kedua apa yang dikatakan sebagai accessibility ataupun affordability, tenaga boleh dibarui, clean energy, dan juga providing yang dikatakan akhirnya kemampanan. Jadi pastinya ketiga semacam saling bersilang, mutually exclusive constraint dan demand itu perlu diberikan pencerahan dengan lebih supaya galakkan ataupun penerimaan players dan juga industri, komersial dan pemilik-pemilik bangunan ini dapat menerima dengan bersekali dengan insentif yang saya sebutkan tadi. Saya kira begitu saja yang nak saya sebutkan. Tahniah sekali lagi Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Saya jemput Yang Berhormat Putrajaya. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Pertama sekali bila kita lihat rang undang-undang kecekapan dan konservasi tenaga ini, antara komponen utama yang diberi penekanan adalah berkaitan dengan audit tenaga. Jadi apabila saya meneliti rang undang-undang ini, ada beberapa perkara yang saya rasa perlu diberi penjelasan. Pertama sekali apabila kita bercakap tentang audit tenaga ini, sama ada juri audit tenaga berdaftar itu adalah juri audit bebas di luar ataupun adalah juri audit dalaman
kepada syarikat tersebut. Ini akan memberi kesan kepada industri audit di luar sana, ya, kerana mereka perlu menyediakan, kalaulah juru audit itu juru audit bebas, maka perlu ada kumpulan-kumpulan yang dilatih untuk tujuan tersebut. Yang kedua, Seksyen 8 menyebut bahawa audit ini perlu dilaksanakan dari semasa ke semasa. Jadi terma semasa ke semasa ni agak kabur, sama ada ianya dibuat secara berkala, every year, setiap 2 tahun atau setiap setengah tahun. Jadi ini memerlukan satu penjelasan supaya apabila dilihat akta ini kemudiannya tidak timbul isu nak takrifkan dari semasa ke semasa tersebut. Yang ketiga pula adalah dinyatakan di sini bahawa kalau ini dalam Seksyen 97 ya, disebut bahawa kalau ada apabila meneliti laporan audit, jika ada Suruhanjaya dapati bahawa laporan itu tidak disediakan mengikut garis panduan, maka akan minta dibetulkan. Jadi dalam konteks audit ini, apabila dilaksanakan audit itu, jurut audit akan membuat audit itu berdasarkan standard yang disediakan. Jadi saya assume garis panduan yang dimaksudkan dalam akta, dalam RUU ini adalah standard. Jadi bila jurut audit itu dah audit berdasarkan standard, maka kita terima laporan audit tersebut. Tapi apabila kita lihat apa yang disebut di sini bahawa kalau Suruhanjaya meneliti dan dilihat tidak mengikut garis panduan, maka perlu dibetulkan. Jadi nak betulkan konten atau nak dibetulkan cara presentation audit itu. Jadi ini memberi satu perkara yang amat penting untuk dijelaskan. Because kerana bila kita sebut audit ini, that's it. Itulah kontennya. Jadi kalau kata nak kata betulkan itu seolah-olah apa yang dia buat itu salah. Tapi kalau kata dalam konteks garis panduan, kaedah presentation dan sebagainya, sepatutnya tugas juru audit adalah untuk memastikan laporan itu disediakan berdasarkan garis panduan atau standard yang dibuat. Jadi kalau tidak, Suruhanjaya ini kerjanya akan meneliti audit yang telah diaudit. Jadi ini memerlukan satu penjelasan. Ya. Seterusnya adalah berkaitan dengan apabila kita lihat dalam Seksyen 28.2 ya, dikatakan bahawa juru audit tenaga ini mesti didaftar di bawah akta ini. Kemudian disebut dalam 26 bahawa untuk didaftarkan ini dia mestilah warga negara, ada kelayakan ditetapkan dan sebagainya. Ada komponen termasuklah komponen latihan. Tapi bila saya tengok di bawah komponen latihan pula, di bawah Seksyen 31, disebut institusi latihan boleh mengendalikan khusus untuk menjadi pengurus tenaga berdaftar. Tapi tak disebut tentang juru audit. Kalau kita lihat seksyen-seksyen sebelumnya disebut pengurus tenaga ini bersama dengan juru audit. Tapi dari sudut latihan itu untuk tujuan latihan hanya disebut pengurus tenaga saja. Jadi saya ingin kepastian di sini sama ada institusi latihan yang perlu berdaftar adalah untuk pengurus tenaga sahaja ataupun mereka yang hendak menjadi juru audit berdaftar perlu mengikuti latihan di institusi latihan yang berdaftar. Seterusnya adalah berkaitan dengan penggunaan perkataan fraud dalam beberapa seksyen. Yang agak janggal apabila semua digunakan perkataan bahasa Melayu digunakan fraud. Jadi saya nak dapat kepastian sama adakah terdapat tujuan tertentu fraud ini digunakan. Mungkin ada connotation, ada makna tertentu. Tapi kalau tidak ada untuk mengelakkan kekeliruan, maka boleh guna perkataan seperti penyelewengan dan sebagainya. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Putrajaya. Sekarang saya minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab dalam masa 15 minit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat. Ada 13 pembahas yang telah ambil bahagian dalam perbahasan RUU Kecekapan dan Konservasi Tenaga yang kita nanti-nantikan. Dia telah melalui beberapa era daripada awal 2018, beberapa era menteri, Perdana Menteri, tapi alhamdulillah hari ini kita sampai ke proses kita bawa RUU ini ke Parlimen. Kita perlukan RUU ini kerana ia satu perkara yang cukup penting bagi perancangan pembangunan tenaga negara yang lebih berkesan untuk menyokong prinsip pembangunan mampan selaras dengan agenda pembangunan ekonomi hijau di bawah RMK ke-12 serta menyumbang kepada pencapaian aspirasi sifar bersih GHG negara menjelang tahun 2050.
Saya akan cuba memberi penjelasan kepada semua persoalan-persoalan yang telah dibangkitkan dan saya percaya secara umumnya saya melihat tidak ada ketidaksetujuan yang ketara atau daripada segi dasar daripada mana-mana pihak, tetapi ada beberapa persoalan yang mungkin meminta penjelasan dan mencadangkan penambahbaikan untuk RUU ini. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kerajaan sentiasa komited di dalam menggalakkan sektor industri, komersial dan domestik menerapkan amalan cekap tenaga dalam aktiviti perniagaan dan amalan seharian rakyat bagi menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Saya bagi contoh, antara perkara pokok sebenarnya, kita bercakap tentang reserve margin, kita bercakap tentang bagaimana dapat menggalakkan tabiat untuk peka terhadap menjaga tenaga. Sebenarnya antara punca masalah yang kita ada di Malaysia ialah tenaga elektrik kita mendapat subsidi secara pukal, apa yang dipanggil dengan izin blanket subsidi. Jadi sebab itu dan saya boleh mengatakan penghargaan kepada sektor tenaga di bawah NRECC dan Suruhanjaya Tenaga sejak kerajaan baru ambil alih di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita telah melakukan penjimatan subsidi elektrik sebanyak 4.6 bilion ringgit apabila kita beralih kepada subsidi bersasar. Dan dengan ini kita dapat lihat 4.6 bilion ini boleh digunakan untuk membaik pulih 90 hospital atau 5,750 klinik kesihatan ataupun 65,000 sekolah untuk keselesaan rakyat. Itu contoh berapa besar wang yang kita telah jimatkan. Jadi itu penting. Yang Berhormat Menteri, penjelasan murah, sedikit saja. Maka kita akan melihat pembaziran di dalam penggunaan tenaga elektrik. Minta sedikit penjelasan. Tadi Yang Berhormat Menteri katakan kita telah berjaya menjimatkan 4.6 bilion. Saya tahu kerajaan telah merasionalisasi subsidi dua jenis. Pertama bagi sektor syarikat-syarikat korporat, industri, dan lagi satu yang baru-baru ini diumumkan iaitu bagi golongan T1, T5, T10 lah, hanya segelintir. Boleh berikan pecahan khusus berapa yang berjaya dijimatkan bagi kedua-dua rasionalisasi ini. Terima kasih. Yang saya boleh katakan kebanyakan penjimatan itu datang daripada lebih kurang 4.5 bilion sebenarnya datang daripada komersial dan industrial. Sebab itu kita ada pelarasan tarif yang besar yang bermula sejak Januari, sedangkan untuk domestik kita hanya mulakan kenaikan tarif itu pada Julai, bermula Julai 2023 dan hanya menyentuh 1% pengguna terbanyak. Buat masa ini kita belum siap sistem padu yang sedang disiapkan oleh Kementerian Ekonomi, maka kita terpaksa menggunakan statistik daripada kepenggunaan bil elektrik. Jadi pada masa yang sama, kerajaan kita juga dapat lihat apabila tarif elektrik ini semakin tinggi. Ya, sebelum ini bila banyak syarikat-syarikat sebenarnya telah melaksanakan langkah-langkah kecekapan tenaga dan juga langkah-langkah memasang tenaga boleh baharu seperti tenaga solar. Sebab bil mereka dah naik, maka secara semula jadinya mereka beralih kepada langkah-langkah penjimatan tersebut. Dan bagi saya ini antara perkara penting. Kita kena betulkan tarif juga dalam usaha kita meningkatkan kecekapan tenaga. Pada masa yang sama, kerajaan telah menyediakan peruntukan berjumlah lebih 86 juta ringgit di bawah program Energy Audit Conditional Grant EACG 2.0 sepanjang RMK ke-12 untuk membantu sektor industri dan komersial melaksanakan audit tenaga di premis-premis mereka. Ini dibuat sebelum ini lagi sebagai satu galakan, sebagai satu soft landing dengan izin untuk syarikat-syarikat melihat atau explore energy efficiency. Jadi seterusnya, Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga Negara NIAP 2016-2025 mengandungi pelbagai program dan inisiatif kecekapan tenaga dan kita akan beralih ke NIAP yang seterusnya. Nanti saya akan butirkan. Yang Berhormat Puchong, apakah perancangan kementerian selepas akta ini dikuatkuasakan dan supaya implementasi RUU ini sampai ke semua pihak, dan ini turut ditanya oleh Yang Berhormat Kuala Langat. NRECC dan ST akan terus adakan libat urus dengan pihak berkepentingan khususnya pengguna industri dan komersial.
kita memang mengambil pendekatan untuk mendidik dan juga secara bukan secara terus menghukum, tetapi mendidik syarikat-syarikat supaya mereka faham tentang keperluan Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga ini. Dan ini dimasukkan dalam perancangan kementerian dalam Plan Komunikasi 5 tahun, dan kita senaraikan beberapa instrumen yang sasarkan semua sektor, iaitu industri, komersial dan juga domestik. Dan apakah pencapaian dan status Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga Negara? Pencapaian setakat ini, setakat 30 September 2023 adalah sebanyak 5.83% bersamaan dengan 8,575 gigawatt jam berbanding sasaran tahun 2023 iaitu 6.1% atau 8,909 gigawatt jam. Jadi penjimatan yang telah dicapai setakat ini bersamaan dengan 2.15 bilion ringgit dan turut menurunkan pelepasan karbon dioksida ke udara. Dan seterusnya status EPC untuk bangunan-bangunan kerajaan. Untuk makluman semua, pelaksanaan projek-projek kecekapan tenaga berdasarkan konsep EPC telah dilaksanakan sepertinya di Hospital Putrajaya, di Teluk Intan, Kelang, Sungai Buloh, Serdang, Politeknik Merlimau dan juga di Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia dan juga UIA. Buat masa ini, pelaksanaan di bangunan EPC di bangunan kerajaan dilaksanakan secara berperingkat dengan mengambil kira ketersediaan agensi pelaksana dan viability serta economies of scale projek-projek tersebut bagi memastikan manfaat di antara ESCO dan pemilik bangunan. Namun Menteri, dengan izin. Kejap, kalau boleh saya jawab dulu. Mungkin kita akan kembangkan perkara ini, bergerak ke depan kerana kita melihat dalam peralihan kepada subsidi bersasar dan sebagainya. Ini juga antara langkah untuk kerajaan-kerajaan menjimatkan bil utility dan membolehkan lebih banyak wang disalurkan kepada prioriti-prioriti kita. Antara insentif yang diambil, yang diberikan kepada premis-premis yang mengamalkan kecekapan tenaga, ini turut ditanya oleh Yang Berhormat Kubang Pasu. Antara insentif yang ada adalah di bawah GITE dan ITA. Manakala di bawah RMK ke-12, kerajaan telah menyediakan sebagaimana disebut tadi EACG, Grant Audit Tenaga Bersyarat kepada pihak industri dan komersial yang layak untuk laksanakan audit tenaga di premis masing-masing. Dan kita juga sebagaimana disebut tadi, kita ada EACG berjumlah 86 juta ringgit yang antara tahun 2021 sehingga tahun 2025. Dan pihak Malaysian Debt Ventures Berhad telah menyediakan jumlah kemudahan pembiayaan untuk program EPC sebanyak 200 juta ringgit, dan kita dalam proses bersama dengan Suruhanjaya Tenaga merangka NIAP 2.0 2026-2035 dan merangka inisiatif kecekapan tenaga bagi menyokong penguatkuasaan RUU Kecekapan dan Konservasi Tenaga ini. Untuk Cogen, kita memang telah kita menggalakkan pengamalan cogeneration dan kadar standby charge bagi tarif elektrik voltan tinggi bagi penjanaan berdasarkan cogeneration telah diturunkan daripada RM12 per kilowatt kepada RM8 per kilowatt. Dan bagi district cooling system, kita sudah ada beberapa kawasan yang sedia ada di Putrajaya, di KLIA, di KLCC, dan kita sedang melihat tambahan sebanyak 8 projek district cooling lagi di seluruh negara untuk dibangunkan. Dan seterusnya, Kubang Pasu ada membangkitkan juga tentang suhu pendingin hawa. Sebenarnya kalau ikut panduan, ada perkeliling kerajaan ialah 24 atau 25 darjah. Saya tahu memang banyak tempat tidak mengamalkan perkara tersebut. Antara perkara yang menjadi puncanya ialah juga dress code kita. Yang itu saya berharap pihak speaker dapat lihatlah tentang dress code di dalam parlimen, lebih sesuai dengan suhu di Malaysia. Seterusnya tentang biomass. Biomass ini sememangnya ada di dalam agenda kita di bawah NETA dan juga di bawah pelan-pelan tenaga boleh baru. Kita merancang untuk meningkatkan
penjanaan biomass daripada 804 megawatt pada waktu ini kepada 862 megawatt pada tahun 2025. Dan jangka masa panjang kita menjangkakan untuk ditingkatkan kepada 998 megawatt pada tahun 2035 dan 1,200 megawatt pada tahun 2050. Kita ada beberapa structural issues untuk kita kembangkan lagi biomass ini, contohnya lokasinya yang agak jauh daripada grid, plan-plan biomass yang agak kecil, dan juga kita terpaksa bersaing dengan pasaran di luar negara yang membeli biomass yang ada di negara kita. Okey, seterusnya tenaga kerja, Suruhanjaya tenaga kerja perlu ditambah sekiranya RUU ini diluluskan. Sememangnya kita setuju bahawa ST perlu diperkasakan lagi. Kita dapati ST ini lebih banyak sebelum ini dari aspek keselamatan, fungsi Suruhanjaya tenaga, tetapi dengan kita nak ada energy exchange untuk kita ekspor tenaga boleh baru, nak mempertingkatkan tenaga boleh baru, maka Jabatan Kecekapan dan Konservasi Tenaga di dalam ST perlu ada selain daripada elemen-elemen lain untuk ST berdepan dengan situasi komersial yang semakin kompetitif dalam sektor tenaga. Ya, Muah. Ya, terima kasih. Berkenaan EPC, ada dua soalan susulan. Pertama sekali, adakah kementerian ada plan untuk menetapkan SOP sebelum agensi dan kementerian lain boleh menandatangani EPC bersama dengan sektor swasta? Itu yang pertama. Kedua, adakah kementerian akan berunding supaya kementerian dan agensi yang menandatangani EPC turut dapat reap the rewards dengan izin, mendapat keuntungan daripada penjimatan? Kalau tidak ada insentif lah untuk mereka sertai EPC, khususnya di peringkat negeri ataupun di peringkat daerah, sekolah-sekolah, hospital dan yang lain kerana birokrasi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Sebenarnya tentang soal EPC ini, ia telah dipersetujui daripada tahun 2013 lagi, dan kerana kerajaan tidak perlu menanggung kos pelaburan awal, pembayaran kepada pelaburan modal ESCO dibuat melalui jumlah penjimatan sebenar sebagaimana yang disebut tadi. Oleh demikian, peruntukan untuk bil elektrik kepada bangunan-bangunan kerajaan di bawah objek sebagai OS 23000 kepada kementerian, jabatan atau agensi kerajaan yang melaksanakan EPC akan dikekalkan pada jumlah peruntukan yang sama sehingga kontrak tersebut tamat. Tapi kita mungkin lihat lagi bagaimana kita dapat tambah baik lagi perkara ini supaya memberi manfaat kepada kementerian atau jabatan atau agensi yang disebut tadi. Seterusnya, minta penjelasan Puan Speaker. Ya. Ya. Menteri, apa yang berlaku sekarang adalah di mana kalau kita tengok bilangan jumlah projek EPC yang kita sedia ada adalah sangat terhad kerana birokrasi, kerana tak ada insentif seperti apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Muar. Kalau kita nak memperbanyakkan lagi, kita perlu mewujudkan insentif. Apakah pendirian kementerian, adakah kementerian akan membuat tersebut dengan Kementerian Kewangan supaya kita mewujudkan satu insentif skim supaya daripada 10,500 bangunan kerajaan yang kita ada sekurang-kurangnya 25%, bukan sekarang kurang daripada 10 atau 100 bangunan yang ada EPC. Ya, memang saya setuju, sebab itu antara perkara yang kita memang kita maklum tentang perkara ini, sebab bila kita buat misalnya pertandingan low carbon city yang mana peserta-peserta daripada sekolah, daripada hospital, daripada klinik banyak, tetapi sebagaimana yang disebut, kita nak memastikan faedah itu dapat sampai. Kita tahu tentang kekangan kewangan untuk klinik, untuk sekolah dan sebagainya. Jadi kalau lebih banyak daripada wang itu dapat sampai atas inisiatif yang diambil oleh pengurusan sekolah, pengurusan universiti tersebut, tentulah ia akan menggalakkan lebih banyak daripada mereka turut serta dalam program itu. Dan saya setuju sebagaimana saya sebut, sebab bila kita dah ke arah tarif yang lebih tinggi, maka kita perlu lihat perkara ini kerana ia akan memberi manfaat kepada pihak kerajaan juga. Dan izinkan saya ada beberapa perkara lagi sebelum saya tamatkan tentang apa akan jadi kepada Akta EECA ini apabila kita serahkan kuasa tata kelola bekalan elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah. Jadi fasal 12 memberi kuasa kepada menteri untuk menguatkuasakan dan menggantung mana-mana bahagian di seluruh Malaysia termasuk di Negeri Sabah. Jadi kerana sebagaimana kita ada buat pindaan sebelum ini, kerana
kuasa kawal selia akan diserahkan kepada Sabah, maka pemakaian ini juga akan digantung di Sabah dan Kerajaan Negeri Sabah yang akan menetapkan dasar dan menggubal undang-undang tersendiri untuk tujuan konservasi tenaga. Tetapi kita tidak ada masalah untuk membantu Kerajaan Sabah dalam usaha tersebut, tetapi ia akan berada di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri Sabah. Dan seterusnya tentang kemampuan ada dibangkitkan celahan daripada mantan Timbalan Menteri Yang Berhormat Kota Belud tentang soal kemampuan ECOS SESB untuk menangani bekalan elektrik di Sabah dan masalah yang memang ada di sana. Dan sebagaimana disebut, kita telah melihat perkara ini dengan teliti menerusi jawatankuasa pemandu dan juga mesyuarat jawatankuasa teknikal penjarahan kuasa pembekalan elektrik negeri Sabah dan juga SESB. Dan Kerajaan Negeri Sabah juga telah membuat persediaan yang sewajarnya untuk menyambut peralihan kuasa dengan menyediakan draft enactment bekalan elektrik negeri Sabah, melancarkan Energy Sabah Roadmap pada 19 September tahun ini, mewujudkan unit tenaga negeri Sabah di bawah kawal selia Pejabat Ketua Menteri yang berperanan sebagai pengantara di antara ECOS dan Kerajaan Negeri Sabah, mewujudkan dan memperkukuhkan ECOS sebagai agensi kawal selia industri bekalan elektrik di negeri Sabah. Dan setakat ini ECOS telah melaksanakan pengambilan 89 kaki tangan dan sasarannya ialah 100 kaki tangan berkhidmat di ECOS. Dan juga ECOS telah memperkukuhkan pengoperasian tadbir urus dengan penyediaan kemudahan logistik pelantikan anggota Suruhanjaya, penyediaan prosedur dan urusan pentadbiran untuk ambil alih kawal selia bekalan elektrik dan TBB. Tentang Transgas Pipe, sebenarnya Kerajaan Negeri Sabah telah mengemukakan permohonan pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk disemak semula pelaksanaan dan mencadangkan projek ini tidak diteruskan dan diganti dengan Southern Link untuk grid, untuk melengkapkan grid di negeri Sabah. Dan perkara ini masih lagi dalam peringkat rundingan antara Kementerian Kewangan dengan syarikat berkenaan daripada negara China kerana mereka yang telah terima peruntukan untuk Trans Sabah Gas Pipeline sebelum ini. Seterusnya, Kuala Langat membangkitkan tentang masalah sumber tenaga yang masih bermasalah di peringkat domestik di luar bandar hatta di Lembah Kelang. Dan kita akan lihat perkara itu secara spesifik kalau ada isu-isu yang hendak dibangkitkan. Sebagaimana kita maklum, RUU ini lebih kepada demand side management. Dan seterusnya, Yang Berhormat Menteri, masa sudah tamat. Okey. Kalau begitu, izinkan saya untuk tamatkan saya punya penggulungan ini. Satu perkara tentang pertama sekali, istilah fraud itu biasa digunakan dalam akta-akta undang-undang yang lain, sebab itu banyak dibangkitkan kan. Jadi saya ingat perlu dijawab. Jadi kita teruskan penggunaan istilah fraud. Dan tentang yang dibangkitkan tadi oleh Kubang Kerian tentang keperluan untuk large scale hydro, saya bersetuju. Kita sebenarnya telah isytiharkan kalau boleh kita nak elakkan penggunaan large scale hydro di Semenanjung ini. Kelulusan terakhir yang ada ialah daripada Kota Baru sebelum ini, iaitu Empangan Nenggiri. Kita tidak ada kelulusan baru dalam large scale hydro. Kita nak elakkan untuk memastikan kita dapat memenuhi permintaan elektrik kita dengan cara yang lestari. Dan last sekali, sebab banyak ditanya dan tidak sempat ditanya pagi tadi tentang soal ekspor tenaga belih baharu. Jawapan kita mudah bahawa saya rasa kita banyak dibayangi oleh isu air, bekalan air ke negara Singapura. Jadi kita merasakan kita dulu rugi dalam ekspor air, maka kita pun akan rugi dalam soal tenaga boleh baharu ini. Tetapi untuk kita semua kena sedar bahawa untuk kita mencapai matlamat sifar bersih kita memerlukan 180 bilion ringgit sehingga 2050. Kalau kita nak bebankan kesemua kos itu kepada rakyat kita, saya rasa kita tak mampu nak buat. Jadi atas dasar itu, hanya dengan kita menjual
tenaga, bukan semua, sebahagian daripada tenaga boleh baharu kita dan menggunakan premium yang kita peroleh daripada Singapura yang cuba beli daripada Australia, Kemboja, Sarawak dan Indonesia, kita laburkan dalam grid, kita dapat melaksanakan perkara tersebut dengan lebih baik untuk pengguna kita sendiri. Jadi objektif dia adalah untuk memastikan kita dapat scale dan penggunaan teknologi-teknologi yang terlalu mahal seperti bateri dan sebagainya dapat kita tingkatkan di negara kita. Jadi dengan itu saya izin masa tidak mengizinkan, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama Satu Akta untuk mengawal selia penggunaan cekap tenaga dan konservasi tenaga dan dengan matlamat untuk menambah baik dan meningkatkan kecekapan tenaga dan untuk mengelakkan pembaziran tenaga dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berkaitan. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 11 Oktober 2023.